Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Johan bin Hairi dengan nombor metrik BA2011086. Tajuk artikel pilihan saya adalah Zon Pesisiran Pantai Penjana Pertumbuhan Ekonomi Malaysia. Okey, pengenalan. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan kewujudan sumber dan etika pengurusannya. Kebanyakan negara membangun maupun sedang membangun, khususnya negara-negara dunia ketiga, sumber menjadi elemen utama pertumbuhan ekonomi maupun prasarana sosial. Terdapat pelbagai persoalan yang terbayang dalam minda seseorang apabila membincangkan konsep pesisiran pantai, laut, paya bakau, pelancongan, perikanan, masyarakat nelayan, kemiskinan dan pelbagai persoalan akan bermain dalam pemikiran seseorang apabila konsep pesisiran pantai diutarakan. Seterusnya beralih kepada konsep pengurusan pinggir pantai bersepadu atau lebih dikenal sebagai ICZM. Didapati kebanyakan kajian lepas berhubung zon pesisiran pantai lebih tertempu di negara-negara blok barat dan negara-negara sedang membangun pula kurang memberi perhatian khususnya berhubung aspek ini. Kajian-kajian yang dijalankan oleh beberapa sarjana barat lebih berpaksikan sains serta kajian bentuk muka bumi dan hanya segelintir sahaja yang memberi penekanan daripada sudut ekonomi yang sosial. Menurut Karen P. Febri 1998, dalam kajiannya menegaskan bahawa pengurusan zon pesisiran pantai dan sumber alam amat penting bagi perkembangan ekonomi serta sosial sesebuah negara yang dikelilingi laut. Ini disebabkan hampir setengah daripada penduduk dunia menginap, bekerja serta menjalankan aktiviti perdagangan di zon pesisiran pantai. Malah beliau juga mengatakan bahawa kepentingan kawasan pesisir pantai sudah diketahui umum sejak zaman pertengahan manusia lagi. Secara keseluruhannya, kajian ini beliau telah mengupas konsep decision making di kawasan pesisir pantai yang sering dikaburi dengan pelbagai kesan negatif akibat pertumbuhan industri penerokaan sumber asli, pelancongan dan urbanisasi. Maka seterusnya beralih kepada sistem zon pesisiran pantai. Terdapat satu kaedah khusus yang digunakan pakai bagi menganalisis pembuatan keputusan dalam konteks pengurusan zon pesisiran pantai dan ianya dikenali sebagai 3S, iaitu scaring, scoping dan scanning. Ketiga-tiga aspek ini lebih menyeluruh berbanding kaedah tradisional seperti analisis kos faedah atau lebih dikenali sebagai CBA maupun sistem informasi geografi atau GSS yang kerap digunakan sebelum ini. Seterusnya adalah pemantapan ekonomi pesisiran pantai. Masalah pengurusan zon pesisiran pantai sering menjadi penghalang utama perkembangan ekonomi menurut John R. Clara 1997. Pengurusan zon pesisiran pantai bersepadu melibatkan koordinasi strategi, pengawasan, pembangunan tanah dan rezap. Sumber serta komunikasi yang berkesan. Tanpa elemen-elemen ini, nescaya zon pesisiran pantai tidak akan mencapai perkembangan ekonomi yang diharapkan. Negara-negara yang maju mampu memperkembangkan lagi pesisiran pantai sebagai lokasi perkembangan ekonomi berlandaskan kepada aman perancangan yang baik. Tanpa elemen perancangan yang berkesan, sudah pasti sumber ekonomi kawasan pesisiran pantai tidak mampu diterokai dengan efisien untuk kebaikan bersama. Negara-negara rantau Eropah mempunyai potensi yang tinggi dan mengembangkan pesisiran pantai sebagai lokasi perdagangan dan penjanaan ekonomi yang mantap menurut F. B. van der Molen dan H. E. Udo de Helles 1996. Seterusnya adalah penjana pertumbuhan ekonomi pesisiran pantai Eropah. Perkembangan ekonomi pesisiran pantai juga dipengaruhi oleh kedudukan sebagai lokasi pelancongan yang mampu menjana industri pelancongan dan sekaligus membangunkan kawasan pesisiran pantai sebagai bandar pelancongan. Menurut Nestor J. Wenderwessel dan Jos J. Rodriguez dan Eric J. Harman 1999. 50% daripada kawasan pesisiran pantai di Amerika Syarikat telah dikhususkan bagi industri pelancongan dan kira-kira 21.6% peratus daripada penduduk Amerika menginap di kawasan pesisiran pantai yang kebanyakannya menceburi dalam sektor perikanan. Menurut Nestor J. Window-Wessel 1999. Akibat perkembangan pesat sektor perindustrian di Amerika Syarikat, kawasan pesisiran pantai mengalami masalah pencemaran yang agak serius sehinggakan pihak kerajaan Amerika terpaksa merangka pelbagai polisi serta akta bagi membendung kepupusan sumber asli yang mampu
menjana pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Selain itu, zon pesisir pantai juga penjana pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Konsep ICZM merupakan satu aspek baru dalam kebanyakan agensi serta institusi kerajaan Malaysia. Peranan yang dimainkan lokasi pesisiran pantai ini amatlah penting dalam proses penjanaan ekonomi negara sejak berkurun lamanya. Didapati hampir 55% dari penduduk Malaysia menetap di sekitar zon pesisiran akibat dan pelbagai faktor sokongan. Ini diambil daripada bancian penduduk Malaysia tahun 2000. Bagi merealisasikan matlamat menjadikan zon pesisiran pantai sebagai salah satu ejen utama dalam pembangunan negara, pihak kerajaan Malaysia di bawah Unit Perancangan Ekonomi atau lebih dikenal sebagai EPU telah menubuhkan Integrated Coastal Zone Management atau secara ringkasnya dikenali sebagai ICZM yang pada dasarnya meliputi pelbagai aspek sosial, ekonomi, persekitaran dan pengurusan sumber di pesisiran pantai. Khususnya beralih kepada peranan kerajaan pusat, negeri dan kerajaan tempatan dalam polisi pengurusan sumber kebangsaan. Didapati juga kebanyakan industri berasaskan bahan mentah, tempatan serta menjadi vendor kepada industri-industri besar. Pelancongan juga menjadi antara penyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Sebenarnya tidak dapat dinafikan bahawa pesisiran pantai dan pulau menjadi antara lokasi penghujung tempatan serta asing di negara kita. Malah sumbangannya juga dianggap antara yang tertinggi dan menjana pertumbuhan secara keseluruhan. Corak kunjungan pelancong yang lebih tertempuh di pantai timur semenanjung Malaysia, khususnya negeri-negeri Pahang, Terengganu, terkenal dengan pesisiran pantai, gugusan pulau yang indah. Akhir sekali iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, sememangnya zon pesisiran pantai mempunyai potensi tinggi untuk diperkembangkan, seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara Eropah pada masa sekarang hasil sokongan pelbagai polisi serta perancangan jangka masa panjang bagi menjadikan kawasan pesisiran pantai sebagai antara pemangkin ekonomi negara mereka. Hasil pembincangan kerja ini telah memberi satu gambaran kasar kedudukan sebenar potensi pesisiran pantai dalam konteks Malaysia serta kedudukan di kacamata beberapa negara besar, negara barat serta Eropah. Sekian, terima kasih.